Saya pada malam ini tajuk dia saya nak ulangkan sekali lagi penegasan dia. Penegasan yang patut kita ambil ya, iaitu pertama, jika nak menang PRU 15, pertama, hentikan perbalahan dalaman. Itu syarat. Saya ulangkan sekali lagi. Kalau nak menang dalam PRU 15, hentikan perbalahan. Ya, hentikan perbalahan dalaman. PKR jangan hentam amanah, amanah jangan hentam DAP, DAP jangan hentam PKR, APCO jangan hentam sesama sendiri. Kalau nak menang. Kalau nak kalah, buatlah. Simple. Itu syarat pertama sekali. Ada orang tanya, betul ke ni kemah besar, kemah kecil? Tapi saya tengok tadi YB Khalid Samad pun ada memberi satu clue. Dia kata kalau tidak ada Anwar, kalau mana-mana parti yang memberi syarat tidak ada Anwar, bermakna tidak ada kemah besar ataupun kemah kecil. Syarat utamanya ialah mesti ada Anwar. Oh Rabbi. Ya, mesti ada Anwar. Itu syarat dia. Bukan susah. Ya, kalau tak ada Anwar, tak payahlah kemah besar ke, kemah kecil ke, kemah apa jenis kemah pun tak payah. Okey, itu kena tegas. Komponen PH kena tegas dan buat satu kesimpulan, satu keputusan. Sepakat, titik, cukup. Tak payah nak ulang-ulang lagi. Tak payah nak ulang-ulang lagi benda-benda yang macam ni. Okey. Pertama sekali itu. Yang kedua. Okey, yang kedua. Boleh? Yang kedua, setelah sepakat, ya, tidak ada perbalahan, tidak ada lagi dah pergaduhan. Kalau ada perbincangan, tutup, perbincangan tutup. Tak payah nak ulas-ulas komentar, ya, tak payah nak ulas sana, nak ulas sini, tak payah. Tolonglah, kalau nak ulas yang lain, okey. Isu rakyat, kebajikan rakyat, nasib rakyat, fokus kepada itu. Ya, hebat macam mana pun penganalisa politik, ya, macam mana hebat pun penganalisa politik, tapi kena strategi yang betul. Ya, jangan ulas berkaitan dengan internal kita. Ya, internal kita, jangan nak ulas internal. Saya cakap terus terang aja, ni bukan pasal apa. Sebab kalau kita nak ulas kelemahan kita, musuh dah ulas dah. Tak payah nak buang masa. Apa nak ulas kelemahan kita? Kelemahan kita baiki. Itu. Tiga parti ni sepakat baiki kelemahan-kelemahan itu. Tapi tak payah diulas-ulas. Tak perlu, saya rasa lah. Ini mungkin pandangan saya tak sama dengan tuan-tuan. Tapi bagi saya, kalau namanya yang masalah internal, ya, tak payah nak ulas-ulas. Okey? Itu yang pertama sekali. Yang kedua, ya, tak kira kita follower kita ratus ribu ke, apa ribu pun tak payah. Kenapa saya cakap begini, tuan-tuan? Sebab melalui pengalaman kita, ya, pengalaman berpuluh-puluh tahun ni, tak ada apa faedahnya, ya, kalau kita dah lah berpuluh-puluh tahun kena pukul, kena serang, kena gigit, kena macam-macam, ya, lepas itu tiba-tiba saya nak jadi ketua, sudah, titik di situ. Tak ada Anwar, tak ada kemah. Ya. Okey, itu jelas, tak payah nak ulang-ulang.
Tak payah nak ulas-ulas lagi lah. Faham betul-betul. Okay, perkara yang ketiga, kenapa kita perlu faham, kenapa Anwar Ibrahim? Sebab tak kira lah adab dalam perjuangan ke apa pun, mesti ada ketua, mesti nak ada imam. Ya, di kampung kalau ada 40 orang kan, di kampung mesti nak ada ketua. Kalau tidak ada ketua, jadi masalah. Jadi tuan-tuan, itu jelas ya. Kita tak payah nak ini lagi dah. Maknanya cukup jelas dalam banyak kes di peringkat antarabangsa pun kita dapat lihat banyak keadaan seperti itu. Jadi pada malam ini saya tak maulah kongsi terlalu banyak apa, tapi kalau tuan nak bagi pandangan silakan. Cuma saya melihat ada beberapa perkembangan yang menarik, iaitu apabila YB Khalid Samad secara terbuka memberi komitmen. Saya rasa itu penting. Komitmen dari amanah mesti solid. Tak ada Anwar, tak ada Kemah Besar. Simple. Ya. Jadi tak kira lah pejuang ke apa ke, nak bagi syarat-syarat, tak payah nak bagi syarat apa-apa lagi, sebab semuanya jelas. Ya. Kalau nak bersama dengan Pakatan Harapan, terima syarat daripada Pakatan Harapan. Bukan orang baru pula nak bagi syarat pula. Orang tak ada berkaitan. Kita ni dah nak masuk kapal orang. Bila masuk kapal orang, ikutlah cakap kapten kapal. Oh, tak ada kapten kapal, saya seorang je yang boleh bawa kapal. Bungkus ya. Itu dah terjadi dah pun. 22 bulan elok dah kapal kita jalan lancar, cantik aja. Semua dah ada, kapten cantik, semua jalan elok dah. Tiba-tiba datang satu makhluk ni, dia kata, oh saya yang paling pandai bawa kapal. Rupanya dia nak jahanamkan kapal tu. Dan itu sudah pun berlaku. Jadi tak perlu kita nak ulang lagi dah. Apa yang dah terjadi dah merugikan rakyat, dan kita cukupkan setakat itu. Okey, perkara yang keempat. Perkara yang keempat yang patut kita fahami dengan baik ialah musuh kita sekarang sudah kelang kabut. Ya, banyak mereka bongkarkan hal mereka sendiri. Ni kita lihat bagaimana UMNO dengan Tajudinnya, ya. Tengok apa terjadi Tajudin dengan Tokmatnya, lepas tu dengan Zahidnya, dengan Najibnya, ya. Jadi isu-isu seperti ini sudah berlaku, sudah berjalan. Jadi mereka sedang tarik kain masing-masing. Jadi kita ni nak buat macam mana? Kita suruh dia orang tarik kain lagi lah, biar tanggal semua, kan? Jadi fokus lah, ada fokus. Ya, jangan buang masa nak buat kerja yang pelik-pelik ni. Okey, jelas sekarang kita nampak lah. Ya, kita nampak macam mana informasi yang terkini, misalnya Anwar Musa dengan Ismail Sabri menandatangani, ya, perjanjian. Sebenarnya yang khianat kepada UMNO ni bukan orang lain, jadi orang UMNO juga. Jadi masa kita kena ni, mereka nak buka kain mereka sendiri, biarlah mereka buka kain mereka, dan kita tolong bagi cepat sikit tanggal kain. Udahlah. Ya, tak payahlah nak buang masa hal-hal yang mereka dah buat. Saya rasa cukup jelas. UMNO sekarang memang dah berpecah-pecah. UMNO sedang berpecah belah. Dan apabila mereka kata, dan saya tak yakin pun, walaupun sebelum ini nampak mereka confident nak buat pilihan raya umum,
Tapi dengan kes-kes terbaru ni, wallahu a'lam lah, saya rasa lah, misalnya banjir baling misalnya. Banjir baling ni saya nampak memang jelas, ya. Betul, itu satu juga, ya. Banjir di baling ni memang jelas itu kelemahan Barisan Nasional. Ya, jelas, cukup jelas Barisan Nasional buat kesilapan. Tambah pula lagi, bagi cantik lagi pula statement-statement dari PAS. Ya, statement-statement dari PAS, dari Taqiyuddin lah, daripada MB, nampak sangat bahawa PAS sebenarnya sangat berisiko sekarang ni. Jadi ada ura-ura kata bulan 8 ni nak apa tu, nak PRU, nak bubar parlimen. Taklah, saya tak berapa yakin. Nampak teruk sangat image PAS, image UMNO, Barisan Nasional sekarang ni dah parah. Dengan harga barang yang tak boleh kontrol, dengan hiruk pikuknya minyak, kemudian dengar-dengar pula kata harga sawit nak jatuh. Okey, apa lagi isu? Muhyiddin kata dia nak lantik siapa jadi TPM, ya. Itu syarat-syarat. Penuhnya syarat sebab ini 15 Julai ni, 15 Julai berapa hari lagi? Lagi 2 hari, ya. 3 hari lagi ni MOU tamat. MOU dengan Pakatan Harapan tamat. Jadi apakah ada perkembangan? Wallahu a'lam. Saya pun tak pasti apa perkembangannya, tapi yang jelas, ya, yang jelas rakyat semakin marah. Tambah pula dengan cerita kebangkitan rakyat di Sri Lanka, ini menyebabkan risiko, ya, risiko. Kita kena baca tengok berbagai angle, ya. Kemarahan veteran, ini juga risiko. Risiko kepada mereka lah, ya. Pada kita kata bukan kita, baguslah kamu buktikan bahawa kamu tak sayang kepada rakyat. Baguslah tu, saya setuju. Lebih banyak kamu naikkan barang, lebih tinggi lagi harga ayam, lebih tinggi lagi harga minyak, bagus. Sebab lagi cepat bungkus. Sebab rakyat sudah nampak dah, yang kena tipu adalah rakyat bawah ni. Jadi saya rasa malam ini itu sajalah nak sembang-sembang.